Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami pada hari ini akan membentangkan kepentingan etika dan peradaban terhadap kepelbagaian masyarakat dalam menangani pandemik COVID-19. Pertama sekali, kumpulan kami terdiri daripada Fatin Nushira binti Idris, Muhammad Firdaus bin Abdul Razak, Muhammad Nazrul bin Abdul Razak, Muhammad Syafiq Iqmal bin Ismail, Nevin Raj anak lelaki Anaden, Nik Yasmin binti Nik Yusof, Nur Ain Syuhada binti Ahmad Sabri, Nurul Syafiqah binti Samsul Bahri, Syed Esro anak lelaki Samudram, Siti Aisyah binti Muhammad Syukri. Seterusnya, kandungan-kandungan yang akan dibentangkan oleh kumpulan kami ialah pengenalan. Yang kedua, penyertaan masalah. Yang ketiga, objektif kajian. Yang keempat, skop kajian. Yang kelima, kepentingan kajian. Yang keenam, kajian lepas. Yang ketujuh, metodologi kajian. Yang kelapan, analisis kajian. Yang kesembilan, kesimpulan. Pengenalan. Agama mengajar kita beradab dan beretika untuk membina sebuah tamadun dan negara bangsa. Oleh itu, masyarakat perlu sentiasa beretika dan beradab. Tambahan pula kita sedang diuji dengan pandemik COVID-19 di negara tercinta ini. Etika dan peradaban perlu dihayati oleh setiap lapisan masyarakat untuk memperteguhkan pemikiran analitikal dan kritikal bagi menangani kehidupan yang lebih mencabar. Saban hari kita mendengar peratus kenaikan bilangan kes COVID-19 yang telah memberi impak yang besar kepada negara dan bangsa, kira-kira dari segi ekonomi maupun politik. Oleh itu, pada tugasan kali ini, kumpulan kami akan mengupas berkaitan kepentingan etika dan peradaban terhadap masyarakat dalam menangani pandemik COVID-19. Pada tugasan kali ini, kami juga akan menjurus kepada punca-punca kenaikan kes COVID-19 dan kesan peningkatan kes COVID-19 serta membincangkan cara-cara menangani kes COVID-19 yang boleh diambil oleh masyarakat dalam membendung penularan kes ini dari sudut etika dan peradaban. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada Dr. Zarul. Nama saya Navindra Shanandan. Hari ini dalam presentation kami, saya akan menerangkan tentang penyataan masalah. Sewaktu komuniti madani sedang melangkah ke arah teknologi dan kemajuan, penyataan masalah yang pertama ialah kurang penghayatan konsep etika dan penghayatan dalam komuniti madani. Hal ini disebabkan kerana masyarakat kurang memberi perhatian untuk berhidup sebagai peradaban dan tidak mempunyai etika dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, kurangnya perhatian dalam menangani masalah ataupun isu berkaitan dengan COVID-19. Seperti masyarakat tidak memakai mask apabila mereka keluar daripada rumah dan tidak mengikut SOP yang ditetapkan apabila berada di perhimpunan ramai dan suka berkeluar rumah dan ditahu bahawa sekarang kes sudah menjadi lebih daripada 70,000. 7,000 ke atas. Masyarakat juga lebih prejudis terhadap agama dan bangsa dengan menyebarkan berita palsu dan sambil menuding jari antara satu sama lain yang menyatakan mereka salah dan mereka salah, tetapi mereka tidak sedar yang diri mereka adalah salah. Seterusnya, ada masyarakat juga mengkongsi kesedihan dan kegagalan Malaysia menggagal dalam Twitter juga. Hal ini menyebabkan mereka sangat prihatin terhadap negara kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Hai, Assalamualaikum. Saya Fatin Syaira. Jadi saya akan terangkan bahagian 3 iaitu objektif kajian kumpulan kami. Jadi objektif kajian kami terbagi kepada 3, iaitu di mana yang pertama adalah bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh kalangan masyarakat untuk menangani pandemik COVID-19 ini. Kemudian seterusnya, objektif kajian yang kedua adalah bagi mengkaji kesan daripada kurangnya penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat kepelbagaian untuk menangani masalah COVID-19 ini. Dan yang terakhir adalah bagi mencadangkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memupuk semangat etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat kepelbagaian. Kemudian bahagian 4 saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain untuk menerangkannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafiqah binti Syamsul Bahri. Saya akan membentangkan tentang skop kajian. Terdapat dua perkara yang kami tumpukan. Yang pertama adalah kepentingan etika dan peradaban dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dalam menangani pandemik COVID-19. Yang kedua, kami menumpukan kepada golongan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Tun Pusing On sebagai responden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor. Saya Muhammad Fidau bin Rosli. Saya akan membentangkan bahagian saya iaitu dapatan kajian. Di mana bagi pihak universiti, kajian ini akan dapat menyumbang kepada penambahbaikan aspek kemahiran insaniah kepada para pelajar sebelum mereka melangkah ke arah dalam pekerjaan mereka. Di mana oleh itu kajian terhadap pembangunan etika dan moral dalam kursus-kursus yang ditawarkan di IPT secara umum dan UTHM khususnya amat penting bagi menangani masalah tersebut. Seterusnya, di mana maklumat yang diperolehi dapat membantu penyelidik untuk meneruskan kajian pada masa akan datang dalam mempertingkatkan mutu pendidikan negara dan juga bidang-bidang lain yang berkaitan dengannya. Seterusnya, saya akan membentangkan sorotan kajian dan juga kajian-kajian lepas. Definisi masyarakat. Masyarakat menurut definisi Kamus Dewan 2005 ialah kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Individu, keluarga dan kumpulan-kumpulan kecil merupakan anggota sesebuah masyarakat. Seterusnya ialah masyarakat kepelbagaian. Definisi kepelbagaian menurut Kamus Dewan 2005 ialah perihal berbagai-bagai jenis. Berpandukan konteks kajian kita pada kali ini, masyarakat kepelbagaian merujuk kepada masyarakat Malaysia yang pelbagai, meliputi jenis personaliti, usia jantina, keupayaan fizikal, agama anutan, bangsa keturunan, kumpulan etnik, warna kulit, bahasa pertuturan, status ekonomi dan banyak lagi. Seterusnya ialah faktor pembentukan masyarakat kepelbagaian. Menurut kajian lepas, terdapat dua faktor yang dapat saya ketahui pasti, iaitu dasar penjajahan British dan juga pembentukan Malaysia. Faktor-faktor pembentukan Malaysia ialah mengelakkan ancaman dan pengaruh komunis, memberi kemerdekaan kepada Sabah, Sarawak, Brunei dan juga Singapura, perkongsian faedah ekonomi, pembelaan hak masyarakat Bumi Putera di Sabah dan Sarawak, menjaga kepentingan dan hak kaum Bumi Putera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazrul bin Abdul Razak. Saya akan membincangkan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian ini merupakan kaedah atau teknik yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data. Okay. Dalam metodologi kajian yang digunakan oleh kumpulan ini, terdapat 4 peringkat, iaitu perbincangan jenis soalan, penyediaan Google Form, pengagihan Google Form dan yang terakhir sekali ialah analisis data. Okey, dalam reka bentuk kajian, kajian ini menggunakan kajian kuantitatif, iaitu pengiraan jumlah bilangan yang menjawab soalan lah. Okey. Seterusnya, dalam reka bentuk kajian juga kita menggunakan kajian soalan selidik, iaitu Google Form tadilah. Okay. Dalam Google Form tu terdapat 4 bahagian soalan, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan juga bahagian D. Okay. Seterusnya ialah populasi dan persampalan yang terlibat dalam metodologi ini ialah dia melibatkan pelajar UTHM sendiri yang merupakan dari pelbagai usia, bangsa dan fakulti. Okay. Sebagai contoh, kita ambil antara golongan belia yang daripada umur 21 hingga 24 tahun. Dan juga belia daripada kumpulan golongan yang 25 tahun ke atas. Seterusnya ialah analisis kajian. Okay. Untuk menganalisis kajian ini,
kita memulakan keputusan yang kita peroleh melalui borang soalan selidik. Di mana setiap soalan yang disediakan, kita kira peratusan jawapan yang ditanda mengikut majoriti. Okay, sekian sahaja daripada saya bagi bahagian metodologi kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin dan saya akan teruskan dengan analisis kajian. Terdapat 5 tahap yang kami lakukan untuk soal selidik, iaitu 1 dan 2 di pihak yang bersetuju, 3 untuk neutral dan 4 dan 5 untuk tidak bersetuju. Pertama adalah bahagian A, iaitu demografi responden. Untuk umur, sebanyak 75% adalah yang terdiri daripada 21 hingga 24 tahun dan diikuti 12.5% adalah yang terdiri daripada 18 hingga 20 tahun dan 25 tahun ke atas. Seterusnya adalah jantina. 19 orang adalah terdiri daripada mahasiswa lelaki dan 37 orang adalah mahasiswa perempuan. Seterusnya adalah bangsa. Sebanyak 44.4% adalah bangsa India, 40.7% bangsa Melayu, 11.1% bangsa Cina, Punjabi dan Bumi Putra Sarawak iaitu 1.9%. Seterusnya adalah agama. Agama Hindu 42.9%, agama Islam 39.3%, agama Buddha 10.7%, agama Kristian 5.4%, agama Sikh 1.8%. Untuk fakulti FKAP ialah 57%, FKMP 14.3%, FSKTM 4%, FKEE dan FPTP 2%. Untuk bahagian B pula, soalan 1, adakah etika dan adab penting dalam kehidupan? Seramai 31 orang bersetuju dan seramai 17 orang tidak bersetuju serta 8 orang memilih neutral. Untuk soalan 2 seperti yang tertera, 51.7% memilih bersetuju dan 33.9% tidak bersetuju. Untuk soalan 3 yang berikut, 46.4% responden bersetuju dan 35.7% tidak bersetuju dan 17.9% memilih neutral. Untuk soalan 4 yang berikut, 30 orang responden bersetuju dan 14 orang tidak bersetuju serta 12 orang memilih neutral. Soalan 5, adakah nilai etika dan peradaban perlu didedahkan dari usia muda? 48.2% bersetuju, 16.1% memilih neutral dan 35.7% lagi tidak bersetuju. Seterusnya bahagian C, untuk soalan 6 yang berikut, yang tertinggi ialah 42.9% iaitu neutral dan setuju dan tidak setuju masing-masing mempunyai 28.6%. Untuk soalan 7, seperti yang tertera, 50.9% bersetuju dan 40%. Untuk soalan 8, golongan atasan menunjukkan adab dan etika yang baik dalam menangani pandemik COVID-19. 40% memilih tidak bersetuju dan 29.1% memilih bersetuju. Untuk soalan 9 yang berikut, yang tertinggi ialah neutral iaitu 37.5%, manakala 35.8% memilih tidak bersetuju dan 26.7% memilih bersetuju. Seterusnya soalan 10, 17 orang responden memilih neutral, 15 orang responden memilih tidak bersetuju dan 13 orang lagi bersetuju. Untuk bahagian D, analisis kajian, untuk soalan 11 dengan pernyataan tersebut, sebanyak 58.9% daripada responden telah bersetuju dan 26.7% tidak setuju. Untuk soalan 12, seramai 58.9% daripada responden bersetuju, manakala 26.7% tidak bersetuju dengan pernyataan etika dan peradaban yang baik akan membentuk pemufakatan dalam kalangan masyarakat. Untuk soalan 13, kepatuhan SOP dalam kalangan masyarakat adalah etika yang perlu dipatuhi. Seramai 53.6% daripada responden bersetuju dan 28.5% tidak bersetuju. Untuk soalan 14, seperti yang tertera, sebanyak 58.2% telah bersetuju dan 28.5% tidak bersetuju, manakala 23.2% lagi adalah neutral. Okey, sekali untuk soalan 15, berikut 35 orang responden memilih tidak bersetuju dan 13 orang responden bersetuju. Sebenarnya, penghayatan etika dan peradaban adalah amat penting dalam menjadikan seseorang itu menghargai kesejahteraan negara. Penerapan nilai etika dan peradaban haruslah bermula daripada keluarga. Ibu bapa perlulah memainkan peranan dengan menerapkan nilai etika dan peradaban kepada anak mereka sejak dari kecil.
Selain itu, institusi pendidikan juga memainkan peranan penting dalam penerapan nilai etika dan peradaban. Oleh yang demikian, mereka telah mewajibkan pelajar untuk menduduki subjek etika dan peradaban di peringkat universiti. Pada masa yang sama, pihak kerajaan juga perlu menunjukkan contoh yang baik dengan sentiasa mengamalkan etika yang baik dalam urusan pentadbiran negara. Sekiranya setiap peranan yang dinyatakan sebentar tadi dapat dijayakan, maka akan lahirlah masyarakat yang aman dan harmoni hasil daripada amalan etika dan peradaban yang baik.